Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi ini Khamis 7 hari bulan 1 2021 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran surah Yusuf. Surah Yusuf, surah yang ke-12 dalam juzuk yang ke-13, bermula dari ayat 99. Ayat 99 iaitu dalam siri kisah Nabi Yusuf, dia panggil episod yang ke-17. Yusuf berkumpulnya keluarga Nabi Yaqub di Mesir. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. Ini kisah yang ke-17, yaitu berkumpulnya Nabi Yaqub dan anak cucu dia. Macam-macam lah, Allah Ta'ala tak sebut berapa orang. Dalam cerita lain kata ada 70, ada ramai. Yang pentingnya Yusuf telah mengarahkan abang-abang dia supaya buat mari belaka, buat mari semua keluarga dia, buat mari belaka ke Mesir, sebab keadaan ketika itu sedang gawat. Keadaan tengah gawat, makanan tidak ada, dan cukup dah, masa pun sudah cukup, kan? Masa pun sudah cukup. Orang kata, kita kata masa ujian itu sudah habis dah. Masa ujian sudah habis. Sekarang ni masa menamatkan tempoh ujian yang tersebut kepada Yusuf. Jadi alhamdulillah, tengok dalam ayat, falamma dakhalu ala Yusuf, maka tatkala mereka siapa dia mereka? Nabi Yaqub dan keluarganya sampai ke Mesir. Ada kata cerita Yusuf telah diberi keizinan oleh Raja Mesir supaya buat persiapan, pergi tunggu di pintu masuk nak menyambut kedatangan ayah dia. Allah Ta'ala tak sebutlah, yang pentingnya dia cerita Yaqub jumpa dengan anak dia.
Bila mari masuk menemui Yusuf, awa ilaihi abawaihi, Yusuf segera menyambut serta memeluk kedua ibu bapanya. Allahu Akbar. Rindu ni berapa tahun, perpisahan tu berapa puluh tahun, daripada telaga, daripada budak kecil lagi, sampailah Yusuf jadi menteri besar, jaga ekonomi keuangan Mesir. Lama tempoh tu kan. Bila jumpa dengan ibu bapa dia, betul lah dia ni peluk mak ayah dia. Ada orang tanya kenapa dia sebut mak ayahnya, orang lain berapa kali, ni kali yang keempat dah ni. Rehlah ni dia panggil rehlah kali yang keempat. Dari Kanaan di pinggiran Palestin nak sampai ke sini. Yusuf damma Yusuf ila abawahi wa khtassahuma biqurbihi, dia pun letak. Yalah, duduk dekat dia lah. Maka di sini ada dua pandangan, kata seperti yang disebut abawaihi, ibu, ayah dan ibu dia. Maknanya ibu dia pun masih hidup. Ada setengah ahli tafsir kata mak dia mati dah, yang mari tu ayah dia dengan mak cik dia. Bila mak dia mati, ayah dia kahwin dengan mak cik dia. Kita kata wallahu alam dalam ayat ni sebut abawaihi, dua ibu bapa. Bila mari Yusuf pun kata, bahasa kita dia panggil bahasa memberi kata-kata semangat, kata sambutan, tarhib. Wa qala dkhulu misra insyaallahu aminin, sambil berkata masuklah kamu ke negeri Mesir, mari belaka ke Mesir, masuk selamat datang, gitulah. Mereka ni sampai dah kan, dakhalu ala Yusuf. Itu dia panggil kata-kata sambutan. Syaukani kata sebelum masuk lagi, maknanya maksud dia sambut ni, sambut di pintu masuk Mesir, masuk ke Mesir, insya-Allah aminin, dalam keadaan aman. Negeri kita ni makannya cukup, kedudukan ekonominya baik, suasana pun baik, tidak seperti di tempat kamu, di mana di kampung dia tu, di Badui Kanaan. Itu baik, selamat dah, dia panggil selamat datang. Selamat datang. Ayat yang ke-100, wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy, dan ia letak, dudukkan dua ibu bapanya bersama-samanya di atas kursi singgahsana kebesaran. Biasalah orang besar-besar ni dia ada singgahsana dia, kursi, orang panggil kursi diraja. Dia letak ibu bapa dia sekali dengan dia, hormat. Wa kharru lahu sujjada, dan setelah itu mereka semuanya, siapa dia mereka itu? Ibu bapa dia, adik-beradik dia 10, 11, kharru lahu sujjada, tunduk memberi penghormatan kepada Yusuf, turut memberi penghormatan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi di sini dibahas panjang oleh para ulama sikit. Tengok nota di bawah, yakni kedua ibu bapanya dan saudara-saudaranya yang 11 orang tunduk memberi hormat kepadanya, menepati sebagaimana yang telah dilihatnya dalam mimpinya dahulu. Kan Nabi Yusuf waktu budak tu dia cerita kepada ayah dia, dia tengok apa? Dia tengok matahari dan bulan serta 11 bintang tunduk menghormati dia. Bila tunduk hormat, sekarang ni terlaksanalah. 11 adik-beradik campur dengan ayah dia, tunduk hormat. Tunduk hormat tu bukan makna sujud. Kata di para ulama, dia kata laisa sujudul ibadah, bukan sujud ibadat. Dia panggil sujudul inhina,
Sujud hina mana kita kata tunduk bagi penghormatan. Jadi para jemaah sekalian, kita kena ingat di dalam syariat mereka, dalam syariat Nabi Yakub ni, hormat lagi tu tidak jadi masalah. Penghormatan macam tu dia panggil tidak menjadi masalah. Dia panggil tahiyah wassalam, sebagai penghormatan. Tengok dalam penjelasan tafsir ini, dia kata tahiyatan lahu wa ta'ziman, nak memberi penghormatan kepada Yusuf. Kata di Ibnu Katsir, wa qad kana hadza sa'igan fi syara'ihim, menjadi suatu adat di dalam syariat mereka. Apabila orang ni jumpa dengan orang besar, dia tunduk beri hormat. Yasjudu di sini, kata di Qurtubi, ajma'al mufassirun, dia panggil sujud di sini bukan sujud ibadat macam kita sujud kepada Allah Ta'ala itu, tapi dia panggil tahiyatan la ibadatan, tunduk hormat. Inhina mana kita kata bongkok. Ini kita kena berjelas lah di sini. Setengah orang kata tu, kenapa kita tak boleh nak tunduk, nak sujud kepada syekh-syekh kita, orang-orang keramat kubur-kubur mereka ni, adik-adik Nabi Yakub pun sujud kepada Yusuf. Dia kata sujud di sini bukan sujud ibadat, sujud di sini sujud inhina. Dan syariat ini kata Ibnu Katsir, walam yazal hadza jaizun min ladun Adam ila syariati Isa. Tunduk bagi hormat ini harus dibenarkan daripada zaman Adam sampai ke zaman Nabi Isa. Dibenarkan. Fahurrima hadza fi hadhil millah, maka diharamkan pada agama kita di bawah syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tidak dibenarkan. Ingatlah, waju'ila sujud mukhtassun bi janabir rabbi subhanahu wa ta'ala. Sujud itu hanyalah kita sujud kepada Allah azza wa jalla, tak boleh lagi sujud-sujud tunduk-tunduk hormat kepada orang, tidak boleh. Kalau kita sama kita ni sekadar isyarat, assalamualaikum, gerak kepala sikit itu tak ada apa, tapi jangan sampai tunduk rokok, itu tidak boleh. Jadi nak berhujah dengan ayat ini, atas dasar sujud, itu dia panggil tidak kena pada tempatnya, tidak kena pada tempat. Bahkan orang hadis Anas dikeluar oleh Tirmizi, Imam Ahmad, dia juga Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid, dia kata qala Anas, qulna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayanhani ba'duna ila ba'd idza taqaina, bolehkah kita nak tunduk menghormati sama-sama kita? Nabi kata la, tidak boleh. Ayusafihu, kan, boleh tak kita bersalam? Nabi kata na'am. Maka di sini menunjukkan adat itu sudah terhenti, bagi syariat kita tidak boleh. Seorang lagi tafsir, Ibnu Ashur, dia kata sujud di sini dipanggil tahiyatul muluk, penghormatan kepada raja-raja pembesar-besar. Mana masa itu tidak dilarang. Mana ahli Islam mari agama kita ni, syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak boleh lagi kita sujud lain daripada Allah azza wa jalla, untuk nak merealisasikan makna musawatin nas fil ubudiyyati wal makhluqiyah. Manusia ni sama belaka, hamba kepada Allah Ta'ala, maka jangan duk main tunduk-tunduk pada sama-sama kita. Kita sujud hanya kepada Allah azza wa jalla. Kerana itu tidak dianggap mak ayah Yusuf hormat kepada dia itu sebagai anak derhaka, tidak. Sebab itu ada tak menasabah ayah tunduk hormat ke anak. Kalau kita nak mikir dengan otak kita, tidak pernah sabar. Anak ni tunduk hormat kepada ayah. Tapi dalam isu ni, Nabi Yakub penghormatan ini biasa dalam adat dia. Jadi tidaklah kata, apa Yusuf ni?
suruh ayah dia tunduk ke dia, hormatlah. Maka alhamdulillah penjelasan daripada ulama tafsir ini jelas, Qurtubinya, Ibnu Katsir dan juga Ibnu Ashur dalam tafsir mereka, banyak lagi lah nukilan di sini, ana ambil 3, bahawa sujud di sini dengan makna tunduk hormat. Tunduk hormat. Jadi kita tak boleh main menunduk-nunduk sama kita lagi kan. Tafsir baru ni dia tafsir Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, seorang ulama yang kita kira masyhur lah di zaman kita ni dalam tafsir Munir. Dia kata apa dia? Ajma'a al-mufassirun, sepakat ulama tafsir kata sujud keluarga Nabi Yusuf ini kana tahiyyah wa inhina, penghormatan dan tunduk dia. Mengikut adab biasa mereka, la sujud ibadah, bukan sujud ibadah alal ardi. Ini jelas. Dalam tafsir Munir kata bukan sujud sampai mereka tunduk atas. Sujud macam kita sujud solat. Lah, itu tidak. Ini telah dilarang dalam syariat kita, jangan buat. Kata Syekh Wahbah, menarik juga nih kata-kata dia untuk diperhatikan. Wabir ragmi min naskhil inhina fit tahiyyah, walaupun telah dinasahkan hukum membenarkan tunduk penghormatan ini sama kepada manusia, fa inna ba'dal muslimina ma'al asaf, sebahagian orang anak-anak orang Islam di zaman kita ini, ma'al asaf, kita rasa terkilan, sedih, la yatanabbahun, tidak mengambil peduli, bahkan masih lagi tunduk-tunduk sebagaimana yang dibuat oleh sebahagian daripada masyarakat kafir yang bukan Islam. Kalau kita tengok setengah daripada adab budaya jiran negara kita ni, merangkak nak pergi jumpa raja, merangkak berjalan atas lutut. Itu di antaralah tempat kita ini ada adab yang pelik-pelik gini, dengan raja-raja pun sudah tidak ada. Cuma sekadar orang panggil ambil tangan tanda penghormatan, itu yang patut kita ada. Jadi kita baiklah, maknanya kita hari ini dibenarkan kalau kita dekat bagi salam, kita bersalam. Kalau jauh boleh kita isyarat Assalamualaikum, jauh. Cuma kita ulama semasa tahun 2020 tambah satu lagi, tahiyyah fi zamani corona. Salam pada zaman corona ni, Assalamualaikum, isyarat ya. Kamu ada kita isyarat gitu. Maknanya kita bukan tak salam, nak salam, tapi oleh kerana zaman kita ni penyakit berjangkit, maka isyarat. Ada orang kata isyarat ni mari daripada Raja Habasyah lah ke apa, pengkaji cari tak jumpa, nyari mana cerita isyarat. Jadi kita kata kita bukan nak tiru siapa-siapa, kita hanya nak menyatakan kita ni memang sangat menghormat kepada sahabat-sahabat kita. Jadi alhamdulillah waktu belajar dulu selalu juga diberi tugas oleh persatuan supaya sambut orang besar-besar mari ke Madinah. Kan? Jadi orang besar-besar ni dia salah belakang. Tama-tama dia tengok kita budak kat macam anak-anak. Jadi di antara laginya bila sampai ke pembesar wanita, kita isyarat. Mereka pun tahu, tak salah dengan lelaki kan. Jadi isyarat. Tapi kalau kita holon, jadi juga dia pun. Dia bukannya peduli kita. Ustaz ke, ngaji Madinah ke, tak ada. Salah. Tapi bila kita isyarat, dia sendiri pun. Maknanya tahiyyah tu ada. Wallahu alam, kita kata berhati-hati kita daripada terperangkap dengan meniru-niru perbuatan orang kafir sebagaimana disebut oleh dalam tafsir Al-Munir ini. Jadi kita pun jangan tirulah dengan budaya-budaya. Cuma masalah mu'anaqah ni berpeluk-peluk ni. Dalam hadis Hanas ni ada dia tanya afayataniqu ba'duna ba'dha, boleh tak kita berpeluk-peluk dekat-dekat? Jadi Nabi kata tidak jadi budaya. Kerana itulah hari ni kita tengok sebahagian khususnya wanita, kalau jumpa bapak dia kat cara kau peluk cium pipi, kawan tu make up banyak, plepek habis muka kawan ni. Jadi ini tambah-tambah pula mari dalam peluh pula tu, mari nyagib salah peluk Allah, stepek kena di kain telekor dia ni, macam-macam. Kita kata budaya-budaya ni perlu diperhatikan mana yang patut, yang tidak patut. Cuma masalah mu'anaqah, peluk ni boleh kalau kita lama tak jumpa dengan adik-beradik ataupun orang ni balik musafir jauh, selamat, boleh. Tapi nak peluk tiap-tiap hari, kita kata itu tidak. Jadi masalah ni kita bincang semula. Yang penting kita nak jelaskan kepada para jemaah di sini apa yang dilakukan oleh keluarga Nabi Yakub kepada Yusuf ini, iaitulah tunduk tahiyyah
bukan sujud ibadat alal ardi, di atas lantai. Jadi jangan buatlah lagi, jangan guna ayat ini untuk nak pergi sujud ke kubur syekh ke siapa-siapa. La, kita tidak ada lagi masa. Baiklah, bila selesai daripada ini, Yusuf pun kata, wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Allahu akbar. Dan pada saat itu berkatalah Yusuf, ya abati, wahai ayahandaku, hadza ta'wilu ru'yaya min qablu. Inilah dia takbir dengan makna tafsir. Makna takbir dengan makna tafsir mimpiku dahulu. Di awal dulu ada perbincangan tentang beza antara tadbir mimpi dengan takbir mimpi. Kalau kata tadbir, maknanya kita nak uruskan mimpi yang kita tengok ni macam mana kita nak realisasikan dalam hidup kita. Tapi setelah berlaku, kita kata haza tafsir, takbir dengan makna tafsir. Inilah penjelasan, inilah tafsiran kepada mimpi dulu, 2 matahari bulan, 11 bintang tunduk sujud kepadaku. Allahu akbar. Qad ja'alaha rabbi haqqan. Dan sesungguhnya telah menjadikan mimpiku itu benar. Allahu akbar. Ayo, mimpi kita itu benar. Nabi Yakub ingat, dan Nabi Yakub pun tafarras melalui mimpi. Anak dia mimpi, itulah dia yakin Yusuf tak mati. Kalau mati macam mana aku nak pergi hormat dia nanti? Dia dengan ibunya, dengan adik-beradik sebelah orang nak pergi hormat, takkan nak pergi hormat kubur dia kan? Bukan agenda Nabi-Nabi ni pergi ke kubur. Pergi kubur ni puak-puak lain. Tamai kita ini dia panggil puak berelui, bahasa jenis main kubur ni. Baik, berapa dah kita? Yang pertama, Yusuf menafsir balik mimpi dia. Yang kedua, Nabi Yusuf mengulang kaji balik, mengenangi nikmat yang Allah anugerahkan kepada dia. Masya Allah. Wa qad ahsana bi idh akhrajani minas sijn. Dan sesungguhnya Allah telah melimpahkan kebaikan kurniaannya kepadaku tatkala ia keluarkan daku dari penjara. Dalam ayat ini Nabi Yusuf sebut penjara. Nabi Yusuf tak sebut ketika Allah selamatkan aku dari telaga. Kenapa? Ini kita akan bincang nanti. Kenapa Nabi Yusuf AS sebut penjara, dia tak sebut apa? Tak sebut dia keluar daripada telaga yang dicampur oleh adik-beradik. Allahu akbar. Ini akhlak. Kalau Yusuf kata ketika Allah keluar aku daripada telaga, boleh jadi macam udah kena bakar belakang adik-adik muka ni yang campur aku ni. Nabi Yusuf tak guna lagi mengungkit benda yang boleh menjatuhkan, mengeruhkan suasana yang begitu harmoni, begitu damai, begitu ceria, gembira bertemu dengan ibu bapa, tiba-tiba diungkit benda lama rusak. InsyaAllah perbincangan kita ni kita akan sebut lepas ni kenapa Yusuf guna penjara, dia tak sebut benda lain, insyaAllah. Baik, para jemaah sekalian, Nabi Yusuf ni sangat baik orangnya. Ketika Allah keluar aku daripada penjara, dia tak kata ketika keluar daripada telaga. Masya Allah. Yang ketiga, nikmat yang Allah Ta'ala beri, wa jaa bikum minal badu. Dan Allah telah membawa kamu kemari ke Mesir ini, ke bandar besar, dari badui, dari desa. Mana desa? Katanya, kata Ibnu Jarir, maskanu Yaqub, tempat tinggal Nabi Yaqub dan anak-anak dia bukan di bandar Quds, duduk di Palestin, di Baitul Maqdis, tapi di Badiati Palestin. Dia kata di Kanaan itu makna di pinggir bandar Palestin, bukan di bandar, dia duduk di kampung. Pasal Yusuf kata, wa jaa bikum minal badwi, kamu mari daripada kampung. Allahu akbar. Bila peristiwa ini berlaku,
min ba'di an nazagha asyaitanu baini wa baina ikhwati. Kamu datang dari kampung sesudah berlakunya hasutan syaitan dengan segala godaannya, dengan segala kerenahnya, sehingga aku terpisah daripada keluarga lama berpuluh tahun, daripada rumah yang disayangi, dikasihi oleh bapa, masuk dalam tenaga, dari telaga diambil oleh sayyarah, jadikan hamba, dijual, duduk di istana tenang-tenang, akhir sekali masuk dalam penjara. Semua ni nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Tengok, godaan syaitan merusakkan hubungan di antara aku dengan saudaraku. Nabi Yusuf sebut dia dengan adik-beradik. Dia tak kata ini semua hasil godaan syaitan kepada abang-abangku. Tak. Subhanallah. Surah Yusuf, siapa dia nak comel, baca surah Yusuf. Comel apa? Comel akhlak dengan comel adab. Ni kita ni baca surah Yusuf, bila bini mengandung nak suruh anak comel, kita huduh nak suruh anak comel lagu mana? Tak. Huduh-huduh pun comel juga kita kasar. Tak. Pasal tu duduk menilik comel hari-hari. Masya Allah. Baiklah. Akhir kesimpulan Yusuf kata apa? Inna rabbi latifun lima yasha. Sesungguhnya Tuhanku latif, lemah lembut tadbirnya, halus perjalanan susun aturnya kepada hidupku. Masya Allah, tabarakallah. Kita tak tahu apa jadi. Tak, kalau aku duduk di Badui dulu, tidak dibawa, tidak jadi hamba lagu ni, tidak dibawa ke sini, tak jadi lagi orang besar. Itu dia panggil latif. Susunan tarbiyah Allah SWT kepada kita ni, para jemaah sekalian, jangan kita rasa hak kita tu pandai. Rupanya hak Allah Ta'ala susun itu terbaik. Kata kita selalu dengar tuan-tuan syekh kita, ahli-ahli motivasi, bila kita minta benda tak dapat, kita usaha tak dapat, kita sudah bazalal juhdu, kita dah buat yang terbaik tapi tak dapat, mereka nak tenangkan kita. Dia kata apa? Al khairu makhtarahullah. Yang terbaik untuk kita apa yang Allah pilih, kita letak situ lah. Hak kita nak tak, lagu lain lah caranya kan. Nak begini. Tapi boleh lagu ni. Kita kata al khairu makhtarahullah. Yang terbaik itu apa yang Allah Ta'ala pilih. Inna rabbi latif. Allah Ta'ala tu lemah lembut tadbirnya. Dia nak beri rahmat bagi apa yang dikehendakinya. Tuhan nak bagi apa, hak mana dia nak beri, dia permudahkan jalan. Masya Allah, tak payah. Kadang-kadang kita tak nampak pun, boleh ke tak boleh, coba dulu. Masya Allah, tabarakallah. Bila kita coba, terbuka satu-satu jalan, boleh pula. Banyak perkara dalam hidup ni, tuan-tuan sendiri, tuan-tuan dan puan-puan, saya sendiri, masing-masing kita ada pengalaman, ada benda yang kita nampak macam mustahil, bila kita usaha, hak Tuhan nak bagi, dia terbuka jalan. Saya tak nak tunjuklah beberapa contoh, mau cukuplah kita tunjuk contoh Nabi Yusuf, bukan contoh kita. Siapa kita? Di saat berbincang tentang Yusuf, nak balik kepada kita kata lah, untuk kita dalam program motivasi, kita boleh cerita. Kita jangan duk kait kita dengan Yusuf. Tidak, orang panggil terlalu jarak, terlalu jauh, bumi dengan langit. Baik, Nabi Yusuf akhir ayat ini kata apa? Innahu huwal alimul hakim. Sesungguhnya Allah lah yang amat mengetahui. Dia nak beri siapa, dia nak buat macam mana, Allah Ta'ala tahu masalah kita. Hakim, lagi bijaksana di dalam susur atur tadbir. Dia letak satu orang itu di tempat yang sesuai dengan dia. Kita kata alhamdulillah. Tuan-tuan katalah alhamdulillah. Dalam hidup kita ni banyak perkara yang kita lalui, susah. Allah Ta'ala sekali dia buka pintu, Masya Allah, seolah-olah kita duduk di alam lain. Alam yang kita lalui dulu tak pernah berlaku dalam episod hidup kita. Tapi ingat, jangan lupa, hidup kita besar ke kecil, tua ke muda,
susah ke senang, semuanya duduk di bawah tadbir, susun atur yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Akhirnya apabila selesai berlaku majlis pertemuan, sampai di Mesir duduk tenang-tenang, Nabi Yusuf alaihissalam telah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, menyatakan syukur dia kepada anugerah Allah kepada dia yang begitu banyak, dan dia minta nak mati dalam keadaan Islam, minta husnul khatimah, bukan nak minta mati tu. Ada setengah orang kata Yusuf minta mati, mana boleh, dalam hadis Nabi kata tak boleh minta mati kan. Tapi ulama tafsir kata dia bukan minta mati, dia minta nak mati husnul khatimah. Kita pun kena minta mati dengan husnul khatimah, insya-Allah. Ayat 101, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ardh anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ini dalam susunan ulama tafsir di Al-Munir dikata ini episod yang ke-18. Maknanya setelah selesai semua, ayah sampai, adik-adik sampai, maka Yusuf berdoa dengan doa yang jami', doa yang lengkap. Apa dia kata? Rabbi, wahai Tuhanku, qad ataitani minal mulk, sesungguhnya engkau telah mengurniakan daku sebahagian dari kekuasaan pemerintahan. Aku dulu daripada budak, daripada hamba, sudah sampai kepada peringkat menteri yang dia beri kepercayaan penuh oleh Raja Mesir untuk menguruskan ekonomi negeri ini. Satu. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, dan engkau mengajarku akan sebahagian dari ilmu takbir, tafsir mimpi. Mana episod hidup aku ni bermula dengan mimpi, naik juga dengan mimpi. Bermula dengan mimpi mana? Mimpi sebelah bintang, bulan dan bintang sujud. Akhirnya duduk dalam penjara, raja pula bermimpi, Yusuf tafsir. Dengan sebab mimpi, dia jadi menteri. Masya Allah. Fatiras samawati wal ard, wahai Tuhan yang mencipta langit dan bumi, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, engkaulah penguasa dan penolongku di dunia dan di akhirat. Nah, ini kata di para ulama, tanda tuan-tuan, bila kita nak berdoa, nak minta apa-apa dengan Allah, kita mula dengan memuja Allah. Jangan pakai kong selalu, ya Rabbi, nak ni. Tak. Kita kena alhamdulillah, selawat ke Nabi dulu, wassalatu wassalamu ala Rasulullah, apa ini, alhamdulillah, lepas tu kita puji Allah SWT, kemudian baru kita minta. Ini baru dia punya susunan. Apa dia minta? Yusuf minta apa? Tawaffani muslima. Allahu akbar. Ini permintaan yang sangat besar. Sempurnakanlah ajalku bila ketika nak mati. Jangan salah faham, ada setengah orang dikata kenapa Yusuf minta mati? La. Ketika aku nak mati esok dalam keadaan muslimah, nak mati dalam keadaan Islam. Ini kita kena belajar doa minta husnul khatimah. Kalau kita nak mati dalam Islam. Wa alhiqni bis salihin, dan hubungkanlah aku. Hubungkanlah aku dengan siapa? Dengan orang-orang yang soleh. Siapa dia orang soleh? Tengok nota di bawah, 429. Nabi Yusuf alaihissalam memohon ke hadrat Allah Azza wa Jalla, maknanya dunia aku dapat dah. Dunia aku sudah dapat. Sekarang ni aku nak minta akhirat ni besar sekali. Dunia ni akan berakhir tak lama lagi. Allahu Akbar. Maka Nabi Yusuf memohon husnul khatimah, kesudahan yang baik, yakni mati dalam Islam. Ini mati yang paling baik. Tak kira lah mati macam mana pun. Tak semesti mati baik duduk atas kapek singgah sana. Ada orang mati dalam keadaan berperang.
tercabut, terkoyak hidung, cabut tangan dia, dan tak kira. Yang pentingnya dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Sesudah Allah Ta'ala mengurniakan kepadanya berbagai-bagai nikmat yang tidak ternilai, iaitulah menyelamatkan dia dari berbagai-bagai penderitaan yang telah ditempuhnya, dan kemudian mengurniakannya pangkat Nabi dan kerajaan, serta ditemukannya dengan ibu bapa dan keluarganya setelah mereka bercerai-berai, terpisah beberapa lamanya, lamalah macam-macam, ada kata 80 tahun, ada kata macam-macam. Kita kata semua tu qila wa qila, kita kata yang penting dia terpisah lama dengan ayah dia. Dan ini, dengan ini, dalam kitab tafsir pimpinnya kata, dengan ini berakhirlah kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang mengandungi berbagai-bagai contoh tauladan dan mendatangkan iktibar kepada kita. Memang sangat besar iktibar. Jadi dalam ayat ini Nabi Yusuf kata, wa alhiqni bis salihin, hubung aku dengan orang-orang yang soleh. Siapa dia orang soleh itu? Iaitu Yusuf, anak Yakub, Ishak, Ibrahim, ayah dia, atuk dia, toknya dia, Nabi. Wa alhiqni bis salihin, hubung aku dengan mereka semua. Mana dia tu dari kalangan para anbiya alaihimussalatu wassalam. Masya-Allah, tabarakallah. Itu dia panggil episod yang ke-18, bermakna Nabi Yusuf telah bertemu keluarga dia penduduk di Mesir lah beberapa lama pula, dan Nabi Yusuf berdoa minta husnul khatimah. Tadi kita dah sebut tak boleh minta mati kerana apa-apa perkara. Nabi kita larang daripada kita minta mati dengan sebab mudarat yang berlaku. Rasanya kita dah bincang dulu dalam siri yang lain, kita mengatakan tak boleh kita minta mati dengan sebab mudarat. Kalau mati kerana agama itu dibolehkan. Manakala agama ni kita takut agama kita rusak, terfitnah, itu dibenarkan. Tapi kalau sebab-sebab lain, kita mengatakan tidak boleh diminta mati. Dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, la yatamanna ahadukumul maut, jangan seorang kamu minta nak mati. Dengan sebab apa? Dengan sebab musibah yang menimpa dia. Wala yad'u bihi min qabli an ya'ti. Mu jangan berdoa, ya Allah matilah ni, matilah, tak boleh. Kecuali dalam hadis lain Nabi kata, kalaulah kita boleh bersyarat, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairali, ya Allah sekiranya aku ni hidup baik, hidupkan. Tapi kalau mati baik, maka matikan aku. Setakat tu boleh. Sebab bala, sebab malu kau tak boleh. Nabi kata apa? Innahu iza mata ahadukum inqata amaluhu. Bila kita mati, putuslah amalan kita. Wa innahu la yazidul mu'minu umrahu illa khaira. Seorang mukmin ni panjang umur menambahkan kebaikan. Hadis ini dalam Muslim. Jadi baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada al-fawaid at-tarbawiyah, beberapa faedah dari sudut pendidikan yang kita dapat daripada kisah yang kita baca pada kali ini. Yang pertama, Yusuf telah menggunakan perkataan wa qad ahsana bi iz akhrajani minas sijni. Allah Ta'ala buat baik kepada aku. Yang pertama, ketika keluar daripada penjara. Dia tak kata kita keluar daripada apa tadi? Daripada telaga. Supaya untuk apa? Hifzan lil adabi ma'a ikhwatihi, nak jaga adab perhubungan dia dengan adik-adik dia. Kalau tidak, malu besar adik-adik. Yang kedua, waja'a bikum minal badui. Ayah, keluarga semua ni, alhamdulillah Allah Ta'ala bawa mari ayah keluarga semua dari kampung. Yusuf tak kata waja'a bikum minal ju'i wan nasab, mujulah kamu lapar, kamu susah, kamu mari ke Mesir. Tak. Dia tak sebut benda-benda yang macam tu. Nasib baik Allah Ta'ala hantar mari anak-anak keluarga semua dari kampung. Dia tak sebut apa orang lapar-lapar tu kan. Jadi kita sebut dengan sebab. Yang ketiga, nazagha syaitanu baini wa baini ikhwati. Allah Ta'ala jadikan perbalahan di antara saya dengan adik-adik. Yusuf tak kata nazagha syaitanu ikhwati, setelah Allah Ta'ala setelah syaitan menggoda adik-adik. Tak. Baini wa baini ikhwati. Kita semua ni bersalah belaka dalam masalah ini. Boleh jadi salah aku. Ibu ayah terlalu sayang kepada aku yang menyebabkan kamu cemburu.
Aku pula dengar kata pergi ikut buatmu. Yang penting Yusuf cuba nak cari makhraj, nak mencari lubang, ruang yang boleh menutup keaifan adik-beradik dia yang setelah terbukti telah mengadakan beberapa konspirasi terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian tadi saya dah sebut tentang kenapa dia guna perkataan sijin, dia tak guna perkataan lain. Tanda tuan-tuan, ada beberapa tadabbur di sini, 5 perkara. Anda tengok pengarang kitab kita Muharrar ni bukan senang dia ambil satu ulasan dia ambil dari tafsir Ibnu Ashur, tafsir Qasimi, tafsir Ar-Razi. Mana mereka ni baca sungguh. Yang pertama sekali, Yusuf tak guna perkataan, dia guna perkataan keluar daripada penjara. Yang pertama, setelah adik-beradik dia mengaku salah, Yusuf kata apa? La tasriba alaikumul yaum. Tak ada lagi, tidak ada lagi. Kita bermaaf-maafan, kita tutup episod-episod yang lepas, kita mulai hidup baru. Jadi tak kenapa Yusuf setelah beri kemaafan nak mengulangi balik, mengungkit balik dari telaga. Tak baik. Kita pun kalau kita dah maafkan orang, jumpa dengan dia jangan duduk sindir-sindir lagi. Jangan duduk sindir-sindir lagi. Ini anak duduk tengok setengah daripada masyarakat kita ni kadang-kadang kurang beradab. Bila berkumpul keluarga, adik-beradik, suka-suka, tiba-tiba ada seorang ni buat keluar isu yang mengeruhkan suasana, isu politik ke? Politik lah kita sekarang ni. Politik yang mengeruhkan keadaan. Hak ni warna ni, hak ni warna ni. Balah. Tak habis kata orang ketupat belum dimakan, perbalahan telah permusuhan telah dinyalakan. Jangan belajar dengan Yusuf. Yang kedua, ketika keluar daripada penjara, Yusuf jadi hamba, bukan jadi orang besar. Ketika keluar dari penjara, lamma kharaja minal bi'ri, ketika dia keluar dari telaga. Ulang balik. Ketika Yusuf keluar dari telaga, lam yasir malikan, dia tak jadi raja, tak jadi orang besar, bahkan dia jadi hamba. Sayyarah ambil dia pergi jual. Amma ba'da kharaja minas sijni, setelah dia keluar dari penjara, sayyaruhu malikan, dia sudah jadi pembesar. Jadi kenapa aku nak sebut kecil? Sebut episod jadi hamba, sebut kita episod jadi menteri, baru hebat kan? Maka ini lebih hampir kepada nikmat yang Allah Taala anugerahkan. 2. Yang ketiga, lamma ukhrija minal bi'ri, setelah Yusuf keluar dari telaga, episod yang seterusnya dia pergi terfitnah dengan fitnah wanita. Lain. Setelah dia keluar dari penjara, dia dapat balik jumpa dengan ibu bapa dia, dan tuduhan jahat yang dibuat oleh wanita kepada dia dibersihkan oleh raja sebelum dia keluar daripada penjara. Maka aku keluar dari penjara, segala tuhmah, segala tuduhan-tuduhan telah dibersihkan. Alhamdulillah. Lepas pada itu ibu bapa datang. Allahu Akbar. Yang keempat, musibah duduk dalam penjara bagi Yusuf lebih besar daripada musibah duduk dalam telaga. Telaga berapa hari itu kita bincang? Lebih kurang 3 hari dah. 3 hari. Dalam sijin 5 hingga 7 tahun. Penjara lebih berat. Dari sudut lama masa duduk dalam penjara pula. Penjara ni tempat orang tak baik. Jadi ramai orang pelik-pelik situ. Jadi maka Yusuf sebut penjara. Allahu Akbar. Yang kelima, li'anna sirkana bi ikhtiyarihi, Nabi Yusuf masuk penjara, dia sendiri minta, Rabbis sijn ahabbu ilayya. Ya Allah, penjara lebih aku suka daripada apa dia? Daripada tergoda dengan wanita. Jadi dia sendiri minta, fakanal khuruj min a'zam, maka dia boleh keluar daripada penjara lebih besar daripada keluar daripada telaga. Telaga bukan dengan permintaan dia, dengan khianat adik-beradik dia. Itulah di antaranya kita kata alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Dengan itu kita juga sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam minta dengan Allah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Kita juga para jemaah sekalian sentiasalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mati dalam Islam dan akan dibangkit bersama dengan orang-orang yang saleh.
Kan Nabi sebut, man siapa dia? Anta ma'aman ahbabta, siapa dia sayang kepada orang ni, maka dia akan dapat duduk bersama dia dalam syurga nanti. Jadi kita minta kita duduk bangkit di akhirat esok bersama dengan orang soleh, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anbiya, syuhada, siddiqin, bersama dengan wassalihin. Kita nak duduk bersama dengan mereka. Itulah yang sepatutnya kita banyaklah doa pada Allah Azza wa Jalla, jangan banyak duduk benda-benda lain. Jadi Yusuf setelah kemuncak dia dapat duduk dalam kemuncak dalam kedudukan, dia kembali kepada Allah Ta'ala, minta mati dalam Islam dan bangkit bersama dengan orang-orang yang baik. Ada orang tanya, kenapa Yusuf doa macam ni sedangkan dia tahu dia Nabi, dia mesti mati dalam Islam. Sedap juga soalan tu kan. Jawab para ulama, izharul lil ubudiyati wal iftiqar, nak menzahirkan perhambaan kita kepada Allah Ta'ala dan berhajatnya kita kepada Allah. Nabi kita banyak kali ajar, aku bertaubat, aku istighfar 100 kali, 70 kali satu hari. Nabi maksum, tak ada dosa. Kenapa dia istighfar? Dia nak ajar kepada kita yang memang berdosa ini supaya beristighfar. Ni kalau kita malah pula, naya kan. Maka itulah yang diajar oleh Sayyidina Yusuf alaihissalam. Maka di sini juga kita ada beberapa perkara. Anta wali fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Dalam doa Nabi Yusuf ni ada beberapa perkara tanda. Doa Nabi Yusuf ni panggil jami' ad-doa, doa yang lengkap. Yang pertama sekali, iqrar bit tauhid, anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Yang kedua, istislam, tunduk akur kepada ketetapan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, izharul iftiqar, menzahirkan kita sangat berhajat kepada Allah. Yang keempat, al-bara'atu, berlepas diri daripada pergi mualah, pergi duduk beri kepatuhan, kesetiaan kepada lain daripada Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, mati di atas Islam, mengucap 2 kalimah syahadah adalah merupakan cita-cita yang tertinggi bagi seorang muslim. Ghayatul abdi, cita-cita kita nak mati dalam Islam, sebagaimana perintah Allah dalam Quran yang dibaca oleh khatib setiap minggu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita mati dalam keadaan Islam. Maka inilah di antara doa Nabi Yusuf yang dapat kita tadabburkan di sini. Tingginya darjat Nabi Yusuf sebab apa? Limukhalafatil hawa, kerana dia dapat mengatasi, mengkontrol, lawan kehendak hawa nafsu. Maka Allah Ta'ala angkat darjat dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita taufik hidayah. Kita belajar daripada kisah Sayyidina Yusuf alaihissalam yang cukup banyak ibrah ini. Allah Ta'ala beri kepada kita dapat mengawal nafsu kita, dapat menjadi orang baik. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, matikan kami semua, sama pembaca dan juga pendengar, sama ada yang berada di masjid ini, yang berada di alam maya. As'alullahal azim rabbal arsyil azim. Kita minta dengan nama Allah yang maha tinggi, maha mulia, dengan sifat Allah Ta'ala yang maha tinggi, supaya kita semua, pembaca dan pendengar, guru dan pengajar, mati dalam keadaan Islam. Wa alhiqna bis salihin, dan Allah Ta'ala akan kumpul balik kita di akhirat esok bersama dengan orang saleh, insya-Allah. Subhanakallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Jadi insya-Allah kita penutup kepada kisah Yusuf ini, surah Yusuf ayat 101 dalam siri yang akan datang, insya-Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.